negeri di bawah Bayung. Banjir di Sabah pulih. Semua pusat pemindahan sementara ditutup. Perinciannya bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Keadaan banjir di Sabah pulih sepenuhnya apabila kesemua 3 pusat pemindahan sementara PPS ditutup secara rasmi 4.30 petang tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua 122 penduduk daripada 32 keluarga dibenar pulang ke rumah masing-masing selepas mendapati keadaan banjir di kawasan terlibat pulih sepenuhnya. Kesemua PPS dibuka pada Ahad dan Isnin susulan hujan lebat berterusan sejak Sabtu lepas. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan rumah penduduk terjejas banjir di Kampung Tobongon, Putatan kini mencecah 60%. Pegawai Kemajuan Masyarakat Petagas Muhammad Faiz Fikri Ismail berkata, kerja-kerja pembersihan pada ketika ini membabitkan bahagian dalam rumah yang dimasuki air berlumpur. Setiap kali banjir ni kita memang memerlukan bantuan dari segi peralatan untuk pembersihan rumah-rumah lah. Seperti water pump begitu. Selalunya memang itu yang betul-betul kita perlukan lah untuk mengatasi untuk aktiviti-aktiviti pembersihan lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kampung Tebongon, Putatan. Beliau juga berkata proses pembersihan ini juga dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu lagi dan tidak termasuk kerja membaiki kemudahan lain yang rosak. Dalam pada itu, Ketua Kampung Tebongon, Awang Jaya Madasin berkata sebanyak 180 lebih rumah terkesan banjir di kampung tersebut. Kurang lebih dalam 60% lah yang begitu. Tapi sampai sekarang pun masih ada yang masih sedang membersih rumah lah kan. Ada yang kaki tangan kerjaan, ada yang bukan kaki tangan kerjaan pun karena terpaksa mengambil cuti untuk membersih rumah masing-masing lah. Kerajaan negeri akan melaksanakan dasar inisiatif bagi memastikan pembangunan mampan sektor minyak sawit sekaligus menjadikan Sabah antara peneraju global dalam pengeluaran minyak sawit berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, inisiatif itu akan dijayakan melalui pelaksanaan serentak inisiatif bidang kuasa pensijilan kelapa sawit lestari RSPO dan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO. Menurut beliau, inisiatif berkenaan bertujuan memenuhi piawaian meja bulat mengenai RSPO yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Justru kerajaan negeri konsisten dalam memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi memastikan sektor sawit kekal sebagai pemacu ekonomi utama negeri. Katanya kerajaan Sabah juga akan meneruskan usaha meningkatkan hasil minyak sawit mentah sehektar melalui pertanian jitu, mekanisasi ladang, kawalan perosak dan penyakit. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam teks ucapannya sempena persidangan dan pameran tinjauan harga minyak sawit dan laurik Malaysia Timur yang julung kali diadakan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Semua calon Bersatu Sabah yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan menggunakan simbol Gabungan Rakyat Sabah GRS. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bagaimanapun kemenangan calon GRS akan dikira sebagai kemenangan bersatu kerana ia adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional PN. Whatever it is, I will give Datuk Haji Ji di progresif lah membuat apa-apa keputusan yang sesuai, tetapi yang penting yang boleh memberikan keuntungan ataupun faedah pada rakyat Sabah, yang memberikan faedah kepada Parti Bersatu. GRS kini dianggotai Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin turut meminta Bersatu Sabah supaya segera mengemukakan nama-nama calon yang dicadangkan untuk bertanding dalam PRU 15. Mengenai Parti Islam Se-Malaysia PAS, beliau berkata parti itu kekal sebagai rakan kongsi penting dalam PN.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat dan mengadakan pertemuan dengan pucuk pemimpin Bersatu Sabah di Kota Kinabalu. Sebanyak 13 pelan tindakan dirangka dalam Pelan Pengurusan Rizab Biosfera Banjaran Keroka RBBC untuk memastikan objektif pelan itu dapat dicapai menjelang tahun 2029. Pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Laki berkata antara objektif utama adalah memastikan perlindungan biodiversiti, pembangunan mampan, penyelidikan dan pendidikan serta pembangunan ekonomi komuniti melalui ekopelancongan. RBBC merangkumi sebahagian daripada 9 kawasan pentadbiran daerah iaitu Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Tenom, Keningau, Tambunan, Ranau dan Tuaran. Beliau berucap sempena jelajah RBBC di Dewan Sekolah Kebangsaan Mandalipau Papar. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim berkata jelajah RBBC memudahkan masyarakat mendapat pendidikan berterusan berhubung penjagaan alam sekitar sekaligus membangun sosioekonomi masyarakat Limbahau melalui industri ekopelancongan. Ya, memang akan memberi impak kepada penduduk sekitar terutama sekali sebab kalau kita menjaga alam sekitar ini, kalau dijaga Keroka ini, ia akan menarik minat kepada mungkin pelancong-pelancong dari luar dan juga tempatan. Perkara yang berkaitan dengan alam sekitar ini juga memberi impak kepada peniaga-peniaga ataupun penternak-penternak yang ada pada hari ini. Beliau berharap program seumpama diteruskan secara berkala agar pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di kawasan Dun Limbahau dapat ditingkatkan. Program Lead Tour dilengkapi fan ride Sandakan yang akan diadakan pada 23 Oktober ini menyasarkan lebih 500 penyertaan. Program diadakan bagi mempromosi kejohanan berbasikal bertaraf dunia. Lead Tour di Langkawi yang sedang berlangsung di Malaysia berakhir 18 Oktober depan. Pengerusi penganjur bersama Panglima Wilayah Laut 2 Sandakan Laksamana Muda Sazali Shoaib berkata program ini anjuran bersama agensi awam dan swasta serta Badan Bukan Kerajaan NGO di daerah Sandakan terdiri Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Perbandaran Sandakan, The Elopura Hotel, Restoran Sandakan dan komuniti berbasikal Sandakan. Kami harap program ini dapat dijalankan dengan lancar. Kita cadangkan 2 event akan dilakukan iaitu yang pertamanya fan ride di mana pelbagai jenis basikal digalakkan untuk terlibat. Yang keduanya adalah acara race dan kita akan perhalusikan di kawasan-kawasan tertentu dengan bantuan PDRM dan juga rakan-rakan marshal yang lain yang kita akan pastikan keselamatannya dalam keadaan yang terbaiklah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media program berkenaan di Sandakan. Penyertaan program berkenaan terbuka seluruh negeri Sabah dan pendaftaran dalam talian dibuka sehingga 20 Oktober ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Sahih. Silakan, Sahih. Terima kasih, Anne.